pertama, saya sebagai seorang pendidik, saya menjadi pendidik selama lebih kurang 24 tahun. Sebagai pendidik, saya pernah menjawat jawatan sebagai guru penolong, kemudian penolong kanan, kemudian jadi penyelia di Pejabat Pendidikan Daerah Perak Tengah, seterusnya menjadi guru besar di 3 buah sekolah. Sebelum saya diminta untuk bersara pilihan sebab dipilih sebagai calon dalam pilihan raya pada tahun 2018. Banyaklah pengalaman sepanjang 24 tahun saya sebagai seorang pendidik, dan juga dalam pilihan raya ke-15 yang baru ni saya berjaya mempertahankan kursi Dewan Belanja. Yang akhirnya Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menjawat jawatan sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dengan memegang portfolio selaku pengurusi Jawatankuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri Perak. So pada saya satu amanah dan tanggungjawab yang cukup besar yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, tetapi dengan ada sedikit pengalaman saya sebagai seorang pendidik, saya cuba melakukan sebaik mungkin demi peningkatan pencapaian pendidikan dan juga pengajian tinggi. Selain itu, belia dan sukan juga saya tidak asing kerana saya juga adalah salah seorang orang yang cukup berminat dengan sukan dan juga pernah aktif dalam kegiatan belia. Maka dengan ada sedikit saya kata tadi pengalaman dan juga perkara-perkara yang saya tahu, saya cuba melakukan yang terbaik demi pendidikan dan juga belia serta sukan dalam negeri Perak ini, insya-Allah. Bila saya diberi amanah sebagai Esko Pendidikan Pendidikan Tinggi, yang pertama saya perlu mendapatkan info maklumat daripada pihak-pihak yang berkaitan, khususnya Jabatan Pendidikan Negeri, universiti-universiti atau kolej-kolej yang berkaitan, untuk kita melihat di mana kekuatan dan juga kelemahan, khususnya dalam kita memastikan pencapaian bagi pendidikan di negeri ini dapat kita tingkatkan bersama. Sebab untuk berjaya, untuk mendapat prestasi yang baik, kita perlukan kerjasama, kolaborasi yang cukup tinggi daripada semua pihak, dan saya cukup yakin pihak Jabatan Pendidikan dan juga institusi pengajian tinggi telah memberi kerjasama yang baik dan dapat memberi idea, pandangan dan juga kaedah-kaedah yang boleh kita laksanakan bagi memastikan pendidikan negeri Perak ini berjaya kita tingkatkan. Seperti yang sedia maklum, kriteria ataupun pencapaian dalam peperiksaan awam merupakan salah satu elemen yang boleh dikatakan sebagai benchmark untuk melihat pencapaian bagi sesebuah negeri dan juga jabatan pendidikan. Maka semasa saya mengambil amanah dan tanggungjawab berkaitan dengan perkara ini, saya telah pun mendapat kerjasama yang baik dan telah diberi penerangan yang detail oleh pihak pengurusan tertinggi jabatan untuk kita sama-sama memacu kecemerlangan pendidikan di negeri Perak itu. Dan Alhamdulillah daripada itu saya dapat kerjasama yang cukup baik daripada semua pihak, dan hasilnya dalam SPM 2022 yang lalu, Perak telah berjaya meningkatkan prestasi bagi pencapaian SPM dan juga STPM. Dari segi pendidikan, kita di pendidikan ni kita ada pendidikan sekolah rendah dan juga pendidikan sekolah menengah. Dia punya pencapaian dan juga kriterianya berbeza. Daripada apa yang saya lihat, antara cabaran yang perlu kita harungi bersama bagi kedua-dua agensi sekolah rendah, sekolah menengah ni adalah dari segi kita memastikan murid datang ke sekolah, dia belajar. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita nak pastikan budak-budak ni hadir ke sekolah. Sebab setiap sekolah diberi KPI oleh KPM 95%, dan bukan semua sekolah boleh capai KPI tersebut kerana ada pelbagai faktor dari segi kehadiran pelajar ini. Mungkin dari segi diri pelajar itu sendiri, mungkin dari segi masalah keluarga dan sebagainya. Itu satu cabaran yang boleh juga kita jadikan sebagai penghalang untuk kita memastikan anak-anak ni mendapat pendidikan yang sewajarnya di sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Itu cabaran yang pertama. Yang kedua, dari sekolah rendah ni, kita nak pastikan pelajar-pelajar sekolah rendah ni dia menguasai kemahiran asas, iaitu kalau istilahnya 3M lah: membaca, menulis dan mengira. Sebab kita tak nak budak ni
berada di tahun 4, 5, 6 masih ada lagi yang tak boleh membaca, yang tak boleh menulis dan mengira. Kerana seperti kata, salah satu faktornya mungkin kerana diri pelajar itu sendiri ataupun kerana kurangnya tumpuan dan sebagainya. Maka itu di antara fokus yang saya sedang usahakan supaya semua pelajar sekolah rendah apabila dia menghabiskan sesi persekolahan sekolah rendah, dia dapat menguasai kemahiran 3M itu dengan baik. Kerana kemahiran 3M ini cukup penting apabila mereka berada di sekolah menengah. Pada sekolah menengah pula kita fokus pada yang pertama, untuk dia orang ni layak dapat sijil. Sekarang ni untuk layak dapat sijil, dia hanya perlu lulus subjek bahasa Melayu dan juga sejarah. So kita nak mereka belajar 5 tahun di sekolah menengah dan 6 tahun sekolah rendah, 11 tahun mereka berada di sekolah ini. Mereka akan akhirnya nanti mendapat sijil pelajaran Malaysia untuk mereka gunakan, untuk mereka melanjutkan pelajaran, untuk mereka mendapat pekerjaan dan sebagainya. Kemudian di sekolah menengah ni, cabaran kita adalah di kelas-kelas peralihan. Kerana budak-budak kelas peralihan ni kadang-kadang perlu diberi bimbingan khusus. Kerana mereka ni daripada sekolah rendah ke sekolah menengah perlukan pengajaran dan pelajaran yang lebih bertumpu supaya mereka ini dapat menguasai pemahaman, menganalisis, mensintaksis dan sebagainya dengan baik. Kerana kalau kelas peralihan yang kita tidak jaga, tidak fokus dengan baik, apabila mereka berada di Form 1, Form 2, Form 3 dan Form 4 nanti, mereka akan mengalami kesukaran untuk cuba menjawab soalan-soalan dalam subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris atau subjek lain, kerana ada soalan lisan, ada soalan bertutur dan sebagainya. So penumpuan pada kelas peralihan itu juga perlu kita titik berat. Itu di antara dua perkara yang saya nampak yang perlu kita harungi bersama. Kalau kita boleh selesaikan kelas peralihan ini, maksudnya budak peralihan menguasai kemahiran-kemahiran mereka, saya cukup yakin dan percaya pencapaian negeri Perak untuk mendapat sijil layak sijil SPM itu akan terus meningkat. Manakala segi pengajian tinggi, kita perlu melihat kebanyakan universiti menawarkan pelbagai kursus. Tetapi kita juga kena memikirkan apa kursus yang bersesuaian dengan kehendak semasa. Sekarang ni lebih pada industri TVET, industri dan sebagainya. Sebab kalau itu ruang dan peluang, maksudnya saya mengharapkan pihak universiti juga kena memikirkan kursus-kursus yang bersesuaian dengan kehendak pemain-pemain industri. Pertamanya, saya kata tadilah, kejayaan kita ukur kalau pendidikan ni berdasarkan pada pencapaian lah. Pencapaian pendidik kita, warga pendidik di negeri Perak ni cukup banyak. Antara yang saya kata adalah pencapaian dan periksaan awam. Kemudian kita ada guru ikon sepenuh hari guru. Dan kita juga ada pencapaian dalam bidang sukan di kejohanan MSSM. Untuk makluman, Perak berada di ranking ketiga MSSM baru ni, banding tahun lepas nombor 5. InsyaAllah ranking ni kita baik kerana kita juga kena memikirkan, sebab dalam falsafah pendidikan negara kita perlu melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, dan yang terbaru ni ada satu lagi JC, sosial. So benda-benda ni yang perlu kita bangunkan. Dan dalam bidang akademik, seperti kata tadilah, dalam bidang HEM kita memastikan tiada lagi masalah disiplin dan berapa berjaya kita tangani bersama, dan juga masalah yang melibatkan ketidakhadiran dan sebagainya. So itulah antara fokus kejayaan yang kita capai. Kemudian dari bidang sukan kita juga meneruskan program pembangunan sukan, kerana kita perlu bakat sukan ni perlu kita pupuk daripada awal, dan pihak Jabatan Pendidikan cukup mendapat kerjasama yang baik daripada Majlis Sukan Negeri. Kerana ada di kalangan atlet-atlet negeri, di kalangan murid sekolah ni yang juga berada dalam senarai panjang ataupun long list untuk pasukan Sukma 2024. So mereka ni merupakan antara kejayaan yang perlu kita harungi bersama. Kemudian dari segi pengajian tinggi kita lihat banyak kejayaan diraih oleh universiti-universiti seperti USAS, seperti UPSI, UiTM yang berada di negeri Perak ni yang cukup baik dan berjaya mengangkat martabat pengajian tinggi di negeri Perak ini, khususnya universiti USAS yang saya nampak cukup berkembang dengan baik. Cukup berkembang dari segi pencapaian, dari segi kemasukan pelajar yang semakin bertambah dan sebagainya. Kerana kursus-kursus yang ditawar itu merupakan antara kursus yang menarik minat kepada para pelajar untuk mengikuti dan sebagainya. So itu di antara pencapaian yang boleh kita tingkatkan lagi dari semasa ke semasa dengan adanya komitmen, dengan ada kerjasama daripada semua pihak, insyaAllah. Dalam Pelan Perak Sejahtera kita ada tajuk melahirkan modal insan.
So di antara modal insan tu mestilah bermula daripada pendidikan dan juga belia. Dari segi pendidikan, kita ada program yang selalu orang sebut program tuition Cikgu Syarani. Dan saya nampak program tuition Cikgu Syarani cukup memberi impak yang besar, khususnya dari segi pencapaian pelajar, dari segi mahasiswa dan sebagainya. Dari segi mahasiswa, kalau dalam program tuition Cikgu Syarani, sebagai kita memastikan modal insan kita baik, kita ada program bantuan sara diri mahasiswa yang kita diperuntukkan sebanyak RM2 juta oleh kerajaan negeri untuk kita memberi bantuan-bantuan kepada mahasiswa yang berada di IPT yang sedang melanjut pelajaran, yang kita beri sedikit wang saku, mungkin 500 dan sebagainya. So ini merupakan salah satu perancangan, dan insyaAllah program yang baik ini kita akan teruskan. Kemudian dari segi kita juga sedang merancang dan sedang melaksanakan program tuition online untuk pelajar-pelajar SPM dan juga tingkatan 4. Kemudian kita juga sedang merancang, dalam perancangan kita untuk tahun depan, kita beri fokus kepada pendidikan di sekolah agama rakyat. Kerana sekolah agama rakyat juga perlu kita perkasakan. Kita ada ujian UPKK, iaitu ujian penilaian kelas Fardu Ain dan sebagainya, yang kita nampak itu merupakan salah satu elemen yang perlu anak-anak kita duduki dan mendapat keputusan yang baik untuk mereka berada di sekolah menengah kejuruteraan agama dan sebagainya. So selaras dengan itu, kita akan cuba masukkan elemen UPKK juga dalam satu program tuition Cikgu Syarani, selain program-program lain yang kita laksanakan sepanjang ini. Dari segi pengajian tinggi, kita teruskan dengan program bantuan sara diri. Kita ada inisiatif siswa Yayasan Perak, dan kita juga bersama dengan PASAK, kita akan berdasarkan bajet yang ada, kita akan edarkan pula voucher buku. Lebih kurang hampir 400 orang pelajar yang akan menerima voucher buku ni, untuk mereka menggunakan voucher ni untuk persediaan awal mereka menghadapi kuliah dan sebagainya. Itu di antara perancangan-perancangan yang kita sedang susun, dan mungkin ada lagi penambahan-penambahan yang kita harapkan. Kita juga nak memperkasakan pendidikan bagi murid orang asli. Fokus kita murid orang asli ni kita cukup fokus, sebab mereka ni berada di kawasan tertentu dan mudah untuk kita bersama dengan mereka menyelaksanakan program, melaksanakan aktiviti dan sebagainya. Terutamanya dari segi memastikan kehadiran mereka ke sekolah. Kemudian dari segi mereka dapat menguasai kemahiran asas. Itu di antara perancangan-perancangan yang saya sedang fikirkan untuk sesi akan datang. Dan saya cukup mengharapkan dengan mendapat kerjasama yang cukup baik daripada kerajaan negeri di bawah pimpinan Yang Amat Menteri Besar, malahan beliau merupakan seorang bekas pendidik, sudah pastilah agenda pendidikan itu menjadi perkara utama yang beliau ataupun Yang Amat Berhormat sedang beri tumpuan dan sebagainya. Yang pertama, harapan saya mengharapkan semua warga pendidik akan melaksanakan tugas dan amanah sebaik mungkin. Kerana bak kata pepatah, pelajar ni ibarat kain putih, yang akan mencoraknya sudah pastilah seorang guru. Maka saya mengharapkan semua guru yang berada di negeri Perak ni dapat memberi perkhidmatan yang cukup baik, dapat memberikan ilmu, dapat memberi maklumat, dapat memberi didikan, asuhan, dorongan kepada anak-anak kita ini, supaya mereka ini akan menjadi seorang pelajar yang cukup berwibawa, cukup cemerlang dalam semua aspek. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya agar kita kena seiring sejalan, seia sekata dengan kepimpinan kerajaan negeri, dengan kepimpinan pusat, agar segala dasar, segala perancangan yang disusun akan mendapat pertimbangan dan juga sokongan daripada semua pihak. Kerana untuk berjaya ni kita kena bersama, tidak boleh kita bergerak one man show dan sebagainya. So itu yang penting, yang kerjasama. Yang ketiganya adalah komitmen kita. Komitmen kita ni termasuklah daripada guru, tenaga pengajar, mahasiswa dan juga pensyarah, untuk pastikan pengajian tinggi dan pendidikan negeri Perak ini mendapat mendapat maklumat yang cukup baik kepada semua orang. Kerana saya faham bukan mudah untuk kita membentuk seorang insan yang cukup hebat dalam semua segi. Tetapi saya cukup yakin dan percaya dengan komitmen kita bersama, dengan kerjasama yang bersama, kita dah mampu merealisasikan. Dan harapan saya yang terakhir, kita kena berganding bahu. Berganding bahu dalam semua pihak. Maksudnya bukan setakat guru, tetapi pihak swasta, pihak JLC, pihak korporat, pihak awam kena bersama untuk memertabatkan pendidikan dan pendidikan tinggi di Perak ini. Kerana pendidikan pendidikan tinggi ini adalah hak kita bersama. Bukan hak kita bersama untuk kita bantu melonjakkan pencapaian
semua pelajar dan juga mahasiswa, kerana itulah imej kita, itulah maruah kita yang perlu kita dukung bersama, insya-Allah. So saya cukup yakin dan percaya kita mampu realisasikan hasrat itu.